Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sahabat-sahabat saya semua? Alhamdulillah, syukur hari ini saya diberi peluang, diberi peluang untuk live bersama anda yang sebenarnya dah lama saya rancang untuk bersama sahabat-sahabat semua sebab ada sesuatu yang saya ingin kongsikan dengan anda semua. Okey. Jadi sebenarnya hari ini hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Saya pasti ramai yang dah mengambil peluang untuk membawa keluarga pergi berkeluar, ambil balik momen bersama keluarga di luar kan? Sebab kita dah lama sangat terkurung dekat rumah dengan stresnya kerja kat rumah every day, every time kan, berada di rumah. Jadi semuanya saya pasti ramai yang ambil peluang untuk bersama keluarga di luar, betul tak? Tapi apa pun untuk hari ini sebenarnya saya ingin berkongsikan sesuatu yang istimewa, yang sangat special mengenai kemahiran bagaimana kita nak menguruskan stres kita. Kan, sebab kadang-kadang ada orang ni dia tak perasan dia tengah stres. Dia tak perasan dia berada dalam keadaan stres, yang tahu emosi dia tak dapat dikawal dengan baik. Nak marah, cepat sangat marah, cepat sangat tersinggung, cepat sangat sedih. Kan, sikit-sikit nak mengalir air mata kan, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit bila anak-anak buat silap sikit kita dah marah kan. Jadi itu adalah antara emosi-emosi yang kita perlu kawal dengan segera. Emosi-emosi yang negatif kan, sebenarnya emosi itu adalah anugerah daripada Allah. Emosi sedih, emosi marah adalah anugerah daripada Allah untuk kita rasai. Tapi jika tidak dikawal dan kita alami dalam keadaan yang kita tak sedar, dia boleh memberi satu bebanan kepada kehidupan kita. Kan? Tapi ada satu cara kan, satu kemahiran yang kita boleh atasi sebenarnya. Dan kemahiran ini perlu sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, sekurang-kurangnya seorang dalam sebuah rumah. Kemahiran apa tu? Kemahiran yang saya nak kongsikan ini adalah kemahiran urutan release stress. Memang powerful sebab apa? Bila kita berada dekat dalam rumah, selalunya work from home kita pegang apa? Kita pegang gadget, betul tak? Kita pegang komputer, subhanallah. Sebenarnya semua gadget-gadget ini telah memberikan satu tenaga negatif kepada badan kita, iaitu tenaga elektromagnetik yang kita tak sedar. Kita nampak ke tenaga tu? Memang kita tak nampak, tetapi badan kita Allah anugerahkan kita boleh rasa kehadiran tenaga tersebut. Contoh saya bagi, bila kita berada lama di depan komputer tanpa kita sedar, masa duduk depan komputer tu memang tak rasa apa. Kadang-kadang duduk 2 jam pun kan, duduk 2 jam depan komputer tak rasa apa pun. Tapi once 2 jam di depan komputer, bila anda bangun apa akan rasa? Ya Allah, sakitnya pinggang, betul tak? Sakitnya tangan, especially tangan yang pegang mouse tu kan, nak angkat tak boleh, subhanallah kan. Kadang-kadang lagi apa rasa? Bahu rasa berat, sekali, 2 kali mungkin masih okey. Kalau usia masih muda sebab energi masih kuat, mungkin masih okey. Tapi kita dah duduk dekat rumah, work from home, kan, duduk depan komputer berapa lama? Hampir 2 tahun, betul tak? Yang sebenarnya pun bukan work from home je kita tengok depan komputer kan, dekat office pun memang dah sekali kita duduk depan komputer dan duduk yang lama. Duduk yang lama kan. Jadi sebenarnya bebanan-bebanan yang dirasai oleh badan kita ni kan dah terlalu lama. Badan kita ni, ya Allah, kesian kat badan kita ni. Sebab apa? Kita memberikan beban yang tak sedar dan kita tidak mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk meringankan beban kepada badan kita ni. Dan apa yang saya nak kongsikan hari ini sebenarnya satu kemahiran yang kita boleh buat. Kita boleh buat dekat rumah, kita boleh buat bersama pasangan, kita boleh buat dengan anak. Sangat mudah dan sangat mudah dan cepat sebenarnya. Kan, kalau kita boleh buat dalam masa 5 minit, 10 minit, kan, hanya dengan sentuh-sentuh dengan poin-poin yang tertentu
boleh memberi keringanan bebanan kepada badan kita dan kita punya kepala ni tak adalah terlalu stres. Siapa nak belajar? Okay, hari ini memang special saya buat live. Anda boleh tengok, anda boleh lihat sendiri. Okay, model saya hari ini. Kan, anda boleh lihat. Dah lama tak buat urutan ya. Model saya hari ini adalah Puan Syam. Okay, jadi nanti saya akan buat urutan pada Puan Syam. Anda tengok sendiri wajah dia sebelum diurut. Kan, dia pun work from home juga ni. Memang tengok muka datang tadi pun memang agak letih. Memang nampak muka yang agak penat. Okay, tapi nanti selepas saya buat urutan pada wajah, urutan distress, okay. Urutan distress ni actually sebenarnya kita akan sentuh pada bahagian muka. Dia akan memberi seri wajah kepada wajah beliau. Kemudian saya akan urut pada bahagian kepala dan juga bahu. Kan, memang nikmat. Semalam pun saya urut sahabat saya kan. Kita urut sikit kata, ya Allah Su, kenapa kau urut tekan kuat sangat ni? Dia kata kan. Padahal saya baru pegang sahaja urat dia yang memang sangat keras. Bila saya tanya sakit bahu ke? Ya, dia memang berada dalam keadaan sakit bahu. Tapi urutan yang saya sentuh tu bukan di bahagian bahu yang memberi sakit kepada diri dia. Sebab itu adalah punca kepada beliau sakit bahu. Subhanallah. Itu semua anugerah daripada Allah. Gerak yang Allah izinkan untuk saya bantu untuk memberi kesembuhan kepada sahabat saya, insyaAllah. Okay, jadi hari ini khusus untuk urutan distress. Anda boleh lihat sendiri bagaimana kaedah dia. Kan, jadi nanti kita akan kongsikan bagaimana untuk anda memiliki skill tersebut. Urutan bukannya diketahui, bukan diketahui ataupun bukan hanya boleh dipelajari melalui keturunan. Dia bukan benda yang diwarisi semata-mata. Sebab ada orang kata aku tak ada urutan keturunan mak nenek tak mak nenek pula. Mak aku kan nenek aku tak ada yang mengurut, jadi tak ada talent nak mengurut. Tak. Kan, urutan bukan hasil daripada diwasi tetapi boleh dipelajari. Sebab saya sendiri mempelajarinya. Tak ada pun keturunan saya tanya-tanya mak saya, nenek saya pun tak ada yang salah silah yang mengurut. Kan, kalau yang hatah tu wallahualam saya tak tahu, tapi setakat keturunan yang diketahui tak ada. Alhamdulillah saya mempelajarinya bukan sebab minat. Bukan sebab minat, tetapi ada satu potensi yang diberikan, peluang yang ada, okey, dan saya dapat membantu masyarakat kat luar, subhanallah. Tapi sebenarnya ilmu urutan ni memang sangat-sangat indah bila saya dah pelajarinya. Ingat, urutan bukan daripada warisan tetapi boleh dipelajari. Okey, alright, jom kita pergi ke sesi seterusnya, sesi urutan. Okey. Alright, nampak ke? Bawah sikit. Okay. Mungkin boleh zoomkan dekat muka Syam sekejap. Okey. Jadi kita zoomkan sikit. Okey, ni wajah Puan Syamsina. Letih Syam. Muka nampak agak penat. Okey, ni muka Syam. Okey, ni sebelum diurut. InsyaAllah saya akan buat urutan. Mungkin boleh rendahkan sikit ke punya stand tu. Kita adjust sikit kamera supaya anda boleh lihat dengan lebih jelas. Okey, right. Okey, cantik. Kita depan sikit. Macam ni. Okey. Sini. Dekat okey. Kita fokus sikit. Okey, comel. Okay, good. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih kat pembantu saya hari ni. Coach Zariman. Alright. Tak sabar ni, saya tak sabar nak berkongsi. Okey, saya dalam keadaan saya pakai face mask, adakah suara saya jelas? Boleh siapa yang sedang mendengar komen sikit, adakah suara saya jelas?
Okay, tak apa nanti kita check suara jelas tak? Nah? Okay, jadi saya harap suara saya jelas sebab dalam jelas Kak Namiza. Okay, terima kasih Kak Namiza, subhanallah. Okay, jadi alhamdulillah suara saya jelas. Bila kita buat urutan dan keadaan PKP, okay, syarat yang pertama kita sebenarnya kena pakai glove, okay, pakai sarung tangan. Okay, kalau tak pakai sarung tangan, kita gunakan sanitizer untuk memastikan tangan kita benar-benar berada di dalam keadaan yang bersih ya. Okay. Okay, tadi pun saya dah basuh tangan dan saya pakai sanitizer juga sekali lagi. Baiklah. Kemudian dalam proses urutan ni kita akan gunakan minyak. Kita menggunakan minyak daripada keluaran anak Eda yang sebenarnya minyak ni adalah minyak terapi, okey. Minyak aromaterapi massage oil yang mengandungi gamat dan citronella. Dia memberikan aromaterapi yang sangat bagus dan memberi bauan yang menyegarkan dan menenangkan. Sebab kandungan di dalam minyak ini mengandungi halia, mengandungi gamat, mengandungi dan bahan-bahan yang boleh membantu untuk mengurangkan ketegangan pada wajah. Dia memberikan memecahkan angin-angin dan memang sangat bagus dan sesuai untuk digunakan urutan di muka. Bukan sahaja di badan tetapi juga di muka. Okey, ini adalah minyak yang kita gunakan sepanjang proses urutan. Kemudian untuk memberikan satu sensory kan kepada wajah juga dan menaikkan lagi seri wajah. Kita gunakan juga Teragel. Okey, Teragel ni sebenarnya dia memberikan satu rasa tenang kepada wajah sebab dia mempunyai gamat. Okey, gamat ni dia mempunyai bahan penenang semula jadi bila kita apply kepada kulit wajah, dia boleh menenangkan kulit wajah kita. Dan kemudian dia membantu juga untuk mengurangkan wrinkle. Jadi alang-alang kita nak kurangkan stres, kita boleh bantu juga untuk memelihara kulit dan merawat kulit wajah kita. Okay. So kita akan gunakan dua bahan ini. Kita mixkan dan kita sapukan pada bahagian wajah. Okay. Okay, kenapa urutan re-stress ni kita fokuskan kepada bahagian wajah? Okay, sebab bila kita berada di dalam keadaan stres ni, obvious nampak, orang boleh nampak pada wajah kita. Wajah kita akan kelihatan ketara bila kita berada dalam keadaan yang sedih, kan, yang melibatkan emosi. Jadi dia banyak ketaranya pada bahagian wajah. Dan teknik urutan release stress ni juga dia memfokuskan pada bahagian mata. Memang ketara sangat mata Puan Syam berada dalam keadaan yang penat ni. Tak cukup tidur ke? Berbiji-biji mata dia, subhanallah. Memang penat, mata dia sangat penat ya. Dia rasa Puan Syam sendiri boleh rasa. Saya pun boleh rasa kepenatan pada mata dia, ya Allah. Berbiji-biji kelopak matanya. Okey. Alright. Jadi sebenarnya urutan terapi pada bahagian mata ini dia boleh bantu untuk memberikan ketenangan pada mata kita. Sebab kan
saraf pada bahagian mata ni adalah saraf yang paling halus. Sebab tu kan kalau orang yang ada masalah kencing manis, kebanyakannya dia attack pada bahagian mata yang boleh menyebabkan katarak. Sebab apa? Saluran darah dia sangat sempit dan darah tak sampai kepada bahagian mata. Jadi bila darah tak sampai, mata kekurangan nutrisi. Jadi sebab itulah mempunyai masalah mata. Jadi urutan ini boleh membantu untuk melancarkan balik peredaran darah pada bahagian mata. Sebenarnya teknik urutan ni jika dibuat, dia hanya akan mengambil masa antara 10 ke 15 minit sahaja. Ya Kak Ruby, ini adalah Puan Syamsina. Dia sedang menikmati urutan. Mata dia sangat penat ni. Okay. Saya minta anda kongsikan kongsikan live ini supaya lebih ramai lagi yang boleh belajar, insyaAllah. Okey. Selesai urutan pada bahagian mata. Okey, saya akan masuk fasa yang kedua. Kita akan buat urutan pada bahagian wajah pula. Macam mana nak naikkan balik, nak V-shapekan balik muka kita. Okey. Kita nak V-shapekan balik. Sebenarnya dua bahan yang saya gunakan tadi tu, dia membantu juga untuk membuang sel-sel mati. Bila kita tadi awalnya saya ratakan pada semua wajah kan. Jadi bila kita dah ratakan pada wajah tu, dia akan mengeluarkan sel-sel mati di wajah sewaktu urutan dibuat. Jadi sebab itulah juga antaranya wajah akan lebih berseri dan lebih halus. Memang halus, subhanallah. Yang dah pernah rasa memang tahulah. Bila lepas buat urutan tu, yang ini kita akan naikkan balik bahagian pipi. Supaya apa? Supaya pipi tu tak jatuh lah. Barulah muka tu berseri. Dia apa? Orang panggil apa? Ciki-ciki. Kita punya cik tu naik. Merah tak payah pakai blusher dah. Dan urutan ni sebenarnya kita ada juga buat urutan secara DIY. Macam mana nak buat urutan sendiri. Dia boleh buat urutan sendiri tau. Buat kat muka sendiri. Tapi of course lah kalau orang lain yang urutkan tu lagi best. Sebab apa orang urut yang lagi best Pernah tak ada fikir kenapa orang lain urut? Ya Allah, bestnya. Kalau buat sendiri tu best lah juga. Tapi kurang lah sikit. Kan? Tapi kalau orang yang urutkan mesti lagi best. Sebab apa? Sebabnya adalah aliran tenaga. Bila kita berada dalam keadaan stres ni, kita punya energi tengah rendah. Jadi bila energi kita rendah, bila orang urutkan, aliran energi tu berlaku. Habis keluar semua sel-sel mati ni.
scrub sekali wajah dia ni sebenarnya. Sambil urut, kita sambil scrub muka. Puan Syah ni pun dah lama tak buat facial ni. Duduk kat rumah saya saja tak buat ni. Okay. Okey, selesai pada bahagian wajah. Nampak shining muka Puan Syam. Okey. Dan selalunya selepas buat urutan saya akan buat sekali sedikit scrub kan. Jadi selalunya whitehead kan dia suka duduk dekat kita punya dagu ni. Keluar. Bahagian hidung kan. Jadi kita scrub sekali. 2 in 1. Siapa yang tak suka? Betul tak? Lepas urut, daripada segar, kulit jadi halus. Disebabkan oleh bahan yang sangat power. Alright. Selesai pada bahagian wajah. Okey. So selain daripada tu, kita akan sentuh sikit pada bahagian bahu kan. Tapi pada bahagian bahu ni dah tentulah tuan badan je lah yang rasa nikmat. Anda tengok je lah. Anda tengok je lah. Dia ada hutang. Okay. Alright. Saya tunjuk sikit muka. Zoom sikit tak muka Syah. Sementara saya urut bahagian bahu. So anda boleh tengok. Nampak tak beza? Sangat berbeza kan daripada tadi. Kulit dia nampak agak kusam. Tapi sekarang sudah shining, glowing in the dark. Wah, over pula kan? Okay, ni saya sedang buat urutan pada bahagian bahu. Ya Allah, keras ni sayang. Sakit ke? Dia tahan ke? Ni Keras bahu dia. Kesian kat badan kita. Cuba rasa sikit kat bahu tu. Macam mana nak rasa bahu kita keras ke tak? Ambil tangan kanan, letak kat bahu kiri. Kan? Lepas tu gerakkan jari. Letak kat bahu, gerakkan jari rasa. Kalau keras, anda kata kat diri anda sendiri, ya Allah, kesiannya bahu saya. Selama ni saya gunakan. Tapi saya tak pernah nak belai. Cakap. Kan? Lepas ni, ambil peluang, cuba belai diri tu. Kesian. Kan? Kalau kita tak kesian, kalau kita tak belai diri kita, kita tak cari cara macam nak belai diri kita, kan? Kan Allah bagi tanggungjawab untuk kita jaga tubuh badan kita. Jadi bila keras tu cakap, ya Allah kesiannya badan aku. Kan dah bekerja berkhidmat untuk kita, tangan kita berkhidmat untuk kita, kaki kita berkhidmat untuk kita. Tapi kita tak pernah untuk jaga dengan baik. Kita berkira-kira untuk jaga dengan baik. Kalau tak nak orang buatkan pun, sekurang-kurangnya galilah ilmu. Macam mana nak buat sendiri. Okey. Dada pun banyak angin. Mana datang ini angin? Tak boleh saya ni. Kalau jumpa, ada lah. Ni kenapa ni? Itulah dia. Tangan tu dia tahu je kat mana nak pegang.
Okey. Sikit ya. Okey. Urut sikit pada bahagian kepala. Ya Allah, apa ni kepala pun rasanya keras-keras ni. Tegang-tegang. Boleh rasa tau. Kalau urat kepala kita tegang pun memang boleh rasa, kita tahu. Padahal kepala tu keras tu. Memang boleh rasa. Okay. Sikit. Okey, selesai untuk part-part penting. Part-part penting untuk urutan release stress. Tapi selalunya saya akan sentuh juga pada bahagian belikat sikit, sebab pada bahagian belikat ni dia bantu untuk walaupun kita tekan a few points pada bahagian belikat, dia boleh memberi kelegaan pada bahagian bahu dan juga pinggang. Kita sentuh kat belikat je. Jadi sikit kita boleh tahu masalah yang dihadapi oleh seseorang tu, pinggang dia ada masalah ataupun bahu dia berada keadaan yang tak selesa. Walaupun belikat dia waktu tu tak ada rasa sakit, tapi point untuk kita detect masalah yang sedang berlaku tu kita boleh tahu melalui belikat. Kan? Jadi ilmu tu sebenarnya saya akan ajar dan saya akan kongsikan pada anda. InsyaAllah pada 16 hari bulan, saya akan buat satu kelas kemahiran dan keusahawan urutan dan spa. So dalam kelas tersebut, kita akan sentuh sedikit kenapa kita perlu belajar urutan dan apakah peluang-peluang yang boleh dimiliki ataupun apakah peluang-peluang yang ada sebagai seorang terapis. Kan kalau dulu orang hanya bergelar sebagai tukang urut. Kan kalau sebagai tukang urut ni sebenarnya potensinya adalah satu. Maknanya peluang pendapatan dia ada satu. Tapi apa yang saya akan kongsikan pada 16 hari bulan ni adalah bagaimana untuk anda menjadi seorang wellness consultant terapis. Kan? Wellness consultant terapis is different. Wellness consultant terapis ini sebenarnya dia akan melatih anda menjadi seorang yang knowledgeable. Melatih anda sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang urutan. Dan tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kesihatan masyarakat. Sebab untuk pengetahuan semua, pengamal urutan pada tahun 2024 nanti, semua pengamal urutan perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Perlu berdaftar dan sekarang ni Akta 745 tak silap saya telah dikeluarkan dan pada tahun 2024 nanti untuk sesiapa yang siapa yang mengurut, siapa yang melakukan aktiviti mengurut dan tidak mempunyai kelulusan daripada KKM boleh didenda. Jadi sebab itulah sekarang ni saya sedang meningkatkan ataupun menambah bilangan terapis sebab memang tak ramai lagi. Tapi potensi untuk membantu masyarakat tu memang sangat besar dan peluang untuk membina pendapatan juga sangat besar. Sebab tu saya ingin melatih anda menjadi seorang wellness consultant, bukan semata-mata tukang urut. Sebab menjadi seorang wellness consultant terapis ini, anda boleh membina pendapatan yang banyak angle. Bukan hanya melalui urutan sahaja. Banyak angle. Dan rahsia-rahsia itu saya akan kongsikan dalam kelas yang saya akan adakan pada 16 hari bulan di Taman Melawati, Kuala Lumpur.
Jadi untuk sesiapa yang ingin tahu dengan lebih lanjut mengenai kelas yang saya akan adakan pada 16 hari bulan nanti, sebab tempat sangat terhad sebab kapasiti dia mengikut kapasiti dewan. Okey, dewan kita hanya boleh mengambil peserta sebanyak 16 orang sahaja. Kan? Jadi untuk siapa yang ingin belajar dan tahu ingin detail tentang apa kelas yang saya akan adakan ni, di komen kita ada letakkan apa WhatsApp nombor, boleh WhatsApp direct saya di komen yang telah dikongsikan oleh pembantu saya, pembantu saya. Okey, di komen Jari Emas Tradisional Malay Massage. Okey, jadi rebut peluang ni sebab potensi memang sangat besar. Sijil terapi urutan terapi yang dikeluarkan oleh SKM sangat memberi makna bukan sahaja di Malaysia tetapi dunia, insyaAllah. Dan sepanjang saya melibatkan diri dalam bidang ini, sebenarnya memang potensi dia sangat besar, cuma kadang-kadang ramai orang yang tidak tahu bagaimana untuk memaksimumkan kemahiran yang dimiliki. InsyaAllah pada 16 nanti saya akan kongsikan, saya akan dedahkan dan juga pada hari tersebut juga insyaAllah kan anda dapat bertemu dengan mentor saya. Mentor saya yang memang telah background beliau menjadi seorang jutawan dalam masa 3 tahun sahaja. Kita nak tahu perjalanan seseorang itu bagaimana dia membina kejayaan dan kerja kita hanya meniru sahaja. Okey. Jadi setakat itu perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada Puan Syam. Okey, Puan Syam boleh duduk. Kita dengar sikit perkongsian daripada Puan Syam. Okey, kita dengar perkongsian daripada Puan Syam selepas menikmati urutan yang saya lakukan pada beliau tadi. Apa kata beliau? Apa yang beliau rasa? Kan sebenarnya sebelum ni dia biasa diurut, tapi sepanjang PKP katanya tak diurut. Kan, jadi setelah lama tak diurut tu kan apa pengalaman beliau hari ini selepas diurut. Okey. Okey, jika anda ada apa-apa soalan boleh komen yang saya insyaAllah saya akan jawab. Okey. Kita dengar perkongsian daripada Puan Syam. Okey, tadi saya dah rasa urutan daripada Puan Su, memang best lah. Sebab dah lama tak mengurut, kira macam lebih daripada setahun katnya. Ini baru je urut kat bahagian muka kan, tapi dah rasa macam satu badan, rasa release. Subhanallah. Sebab bahagian mata, bahagian yang best mata dan belakang. So belakang memang kita kerja guna mata, fokus banyak kan. Lepas tu belakang tu memang sebab kita duduk depan komputer PC, memang dalam keadaan duduk sentiasa. So memang akan rasa belakang tu sakit, so memang tadi bila ditekan tu macam dia sakit-sakit tapi kita macam dapat tahan kan. So dia bila dah sakit nikmat. Sakit yang nikmat kan. Bila dah ditekan tu memang urut baik kali kan. Lepas tu rasa release sangat. Best lah. Tapi yang nak belajar tu memang boleh lah join nanti kan. Okey, Puan Syam pun adalah salah seorang daripada pelajar yang kita train dalam bidang urutan ni. Beliau juga mempunyai kemahiran ni. Okey, jadi boleh tak Syam kongsikan sepanjang Syam belajar macam mana, okey, dan adakah nak belajar urutan tu susah? Adakah susah untuk belajar urutan tu? Tak susah sebabnya kalau saya pernah praktikan belajar dulu macam tahun 2019 kita banyak praktikan lah.
start 2020 kan sampai sekarang baru 2021 ni memang tak buat apa sangat. Tapi bila belajar tu basic je dulu. Memang kita akan belajar basic ialah first set urutan muka je dulu. So memang urutan muka tu bila kita belajar pun kita kena praktikkan. Dia step dia tak banyak pun. Bila kita dah tekan kat point yang betul, tepat tu, orang dah akan rasa best. Itu yang macam bila kita buat ke orang akan rasa best macam lega, kita pun gembira kan. Betul? Respon daripada pelanggan tu memberi satu kegembiraan kepada kita, betul tak? Okey, terima kasih Syam atas perkongsian dan menjadi model saya pada hari ini. Okey, jadi sebenarnya memang betul tak susah untuk mempelajari urutan ini. Kita ajar memang yang sangat asas dan anda akan banyak belajar semasa anda praktikkan. Dan 3 kemahiran asas yang kita akan kongsikan pada 16 hari bulan tersebut ialah urutan wrist, urutan tangan dan urutan kaki. Sebab ini ada 3 elemen penting asas yang kita perlu pelajari untuk beginner untuk belajar urutan. Actually untuk orang yang refresh pun memang saya sangat-sangat galakkan untuk hadir ke kelas yang saya akan adakan nanti insyaAllah. Kan? Dan untuk asas spa pula kita akan belajar basic facial. Basic facial bagaimana untuk membuat cucian muka. Jadi sebenarnya tadi tu sepanjang saya buat urutan wrist tadi tu pun saya dah buat scrub kepada muka, kepada wajah Syam. Dan seterusnya adalah basic facial. Walaupun kita tak gunakan masker tapi subhanallah. Saya dah lakukan kalau buat kat sebelah muka sengit sebelah. Muka sengit sebelah, muka akan smooth sebelah. Kan? Itu saya buat dekat suami saya 2-3 hari jugalah muka dia sengit. Kan? Bukan saya seorang yang perasan, ramai yang perasan. Dia nampak muka macam tak seimbang. Kan? Jadi saya buatlah lagi sebelah kan. Saya sebenarnya nak test. Kan berapa lama sebenarnya ketahanan selepas lakukan facial tersebut. Jadi sebenarnya memang agak lama juga. Kalau saya tak betulkan tu tak tahulah. Mungkin dia pun rasa muka tengok sengit sebelah. Okay. Alright, jadi setakat itu konsep saya harap anda belajar sesuatu daripada proses saya pada hari ini insyaAllah. Jika ada apa-apa soalan boleh berhubung direct dengan saya, okay, ataupun dengan Rania-Rania yang yang akan bertemu dengan anda juga nanti, okay, dan boleh tekan link di komen yang saya nyatakan di ruangan komen, okay. Jadi setakat itu saja. Macam mana? Ada hotel speaker, PM dah tepi. Kita ikutlah budi bicara tempat kosong. Jadual full. Okay, insyaAllah. Apa pun anda boleh ikuti FB saya. Kadang-kadang saya ada umumkan FB saya Suraya Kamarudin. Okay, saya selalu ada announce jika ada saya buat servis-servis free yang saya rasa saya nak buat. Tengoklah kalau kadang-kadang basic facial ke kan dapat rasa. Sampai cepat dia dapat. Kalau macam ni saya hari tu saya offer untuk 5 orang untuk bauteri stress. Memang dah complete 5 orang. Kan, jadi ikuti dan anda akan bolehlah komen. Hanya untuk KL dengan Selangor je lah dulu. Kalau rentas negeri nanti kita roja lain. Kalau rentas negeri dah dibolehkan nanti kita uruskan. Tengok macam mana. Okay, alright. Jadi itu saja apa yang buruk datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah. Dan saya menyampaikan apa sahaja yang terlintas dan diilhamkan oleh Allah insyaAllah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda.